MRT ni dia nampaknya seolah-olah dia bertindak sesuka hati lah. Sepatutnya sebelum dia nak menalang projek, mestilah berjumpa dengan tuan tanah negeri kan. Dia tak pernah berlaku begitu. Dia macam mengugut lah. Jadi sekarang ni kita mahukan supaya ni dibatalkan lah. Kerana apa? Kerana dia menghapuskan kawasan-kawasan ni, benda-benda warisan, bangunan warisan. Jadi semua itu seolah-olahnya satu usaha yang kita rasa macam perancangan ni seolah-olahnya bandaraya ni kadang-kadang macam tak tahu. Kenapa beberapa kali PM sendiri dalam interview radio, dalam stesen surat khabar, dia beritahu bahawa bangunan warisan Jalan Sultan tu akan dikekalkan. Tapi sebaliknya tidak begitu sekarang ni. Bangunan-bangunan itu sekarang sudah pun dirobohkan. Yang keduanya sekarang ni kita nampak yang berkuasa di bandaraya ni bukan pihak yang berkenaan. Ada pihak lain di belakang mungkin begitu. Rasa kita begitulah. Kerana apa yang berlaku ni seolah-olah begitu. Jadi itulah sebab kita harapkan supaya sekarang ni bandara ini pun mestilah diurus tadbirkan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri untuk menyelamatkan keadaan lah. Jadi kalau selagi itu tidak dibuat, saya rasa apa pun akan berlaku, sesuatu itu mengikut kehendak pihak-pihak yang kita tak tahu siapa dia benar. Tanah sekarang macam kampung-kampung warisan Melayu di Gombak itu lagi. Kami tak tahu menahu, dia masukkan draft dalam KL 2020. Dan kita tak tahu langsung benda ini. Bila kita bangun membantah, terus dia batalkan. Jadi seolah-olahnya benda ni kena bantah dulu. Baru dia boleh, betul. Jadi sepatutnya tak begitu. Sepatutnya sebelum rancangan dibuat, mestilah Dewan Bandaraya, pihak perancang bertemu dengan tuan-tuan tanah, orang ramai, membincang perkara ini. Yang pertamanya, dia menyimatkan kita punya kos kita kan, belanjaan kita. Yang keduanya sekarang ni, draft KL 2020 tu, yang sudah makan belanja yang banyak, sampai sekarang tak diwartakan lagi. Ini kita pun heran. Kos tak tahu berapa banyak konsultan punya kos untuk draft KL 2020 tu. Tapi sampai sekarang, draft itu masih lagi tidak jadi diwartakan. Mengapa? Jadi kita nampak sesuatu yang pendeknya selalu benda macam satu misteri lah. Siapa yang sebenarnya berkuasa di Kuala Lumpur ni? Kita tanya sekarang ni kan. Jadi oleh itu kita harap benda-benda itu yang akan datang ini mestilah berdunding dengan tuan tanah, orang ramai, dan juga yang pentingnya orang ramai rakyat Kuala Lumpur sendiri pun mesti ada wakil dalam pengurusan Kuala Lumpur. Ya, pertama sekali maknanya saya cukup kecewa apabila diberitahu tadi pihak kerajaan enggan untuk merundingi dengan pihak yang berkepentingan di dalam pembinaan yang membabitkan pembinaan MRT di Jalan Sultan. Dan saya melihat bahawa mereka tidak menolak tentang kepentingan MRT, tetapi mereka berkendakkan kepada satu rundingan harus dibuat dengan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mereka-mereka yang berada di kawasan tersebut. Pertama sekali mereka nakkan supaya menjaga kepentingan warisan yang sudah pun kita katakan bahawa sudah pun dimasukkan oleh pihak DBKL, walaupun pihak Kementerian Kebudayaan tidak recognize, belum recognize tentang bangunan warisan, tetapi DBKL sudah pun menyatakan bahawa itu adalah bangunan warisan di dalam wilayah DBKL. Jadi tidak sepatutnya bangunan warisan yang sudah dipersetujui, diperakui oleh DBKL tiba-tiba diruntuhkan. Sudah diruntuhkan beberapa bangunan seperti mana yang telah pun disebutkan tadi. Jadi saya katakan bahawa ini satu benda yang tidak wajar. Yang keduanya ialah mereka berkendakkan supaya ada satu pandangan yang harus diambil kira daripada mereka, kerana untuk mengekalkan kawasan warisan itu, maka sudah tentu ada satu cadangan lain daripada pihak mereka untuk melarikan daripada
pengambilan dan juga meruntuhkan bangunan warisan. Dan ini cadangan yang mereka nak beri, tetapi keengganan daripada pihak kerajaan sangat dikesalilah bagi saya. Yang ketiganya bagi saya bahawa dia bukan sahaja soal warisan itu di Jalan Sultan, tetapi di kebanyakan tempat-tempat yang merupakan kampung-kampung ataupun tempat warisan ini sedang dicabuli oleh pihak kerajaan kita, termasuk kawasan Melayu ataupun kawasan India seperti mana disebut oleh Cik Ushang tadi. Jadi bagi saya bahawa akhirnya akan pupus kawasan-kawasan warisan, tempat-tempat warisan yang akan tidak lagi kelihatan selepas daripada ini. Sedangkan negara-negara di dunia luar begitu menjaga tempat-tempat warisan ini dan akhirnya berjaya menjadi daya tarikan pelancong untuk melihat sama ada kawasan kampung warisan ataupun bangunan warisan. Dan yang lebih pentingnya dalam MRT ini ialah harus dilihat secara yang menyeluruh tentang kos itu secara yang telus. Yang ketiganya yang saya sebut bahawa bagaimana yang dipersoalkan oleh Dewan Perniagaan Melayu Malaysia bahawa 9 bilion yang diumumkan, hampir 42% yang diumumkan oleh Perdana Menteri adalah diperuntukkan untuk kontraktor Bumi Putra, kontraktor Melayu Bumi Putra. Tetapi hakikatnya yang dapat dilihat bahawa bukan kontraktor Bumi Putra yang sebenarnya, yang pure Bumi Putra. Sebaliknya mereka-mereka yang sudah pun berjaya, yang berada di dalam sebagai syarikat public listed umpamanya, sedangkan yang terlibat dalam kerja-kerja construction biasa ini tidak pun dilibat. Ini yang menjadi bantahan daripada Dewan Perniagaan Melayu. Sebab itu Dewan Perniagaan Melayu minta, dan saya bersetuju atas pendapat dan pandangan Dewan Perniagaan Melayu, sepatutnya kerajaan menyenaraikan 42% yang diberikan kepada Bumi Putra itu siapa dia? Syarikat-syarikat yang saya dipahamkan termasuk syarikat yang tersenarai dalam public listed, yang tak sepatutnya dianggap sebagai syarikat Bumi Putra. Sebab saya dipahamkan bahawa 42% ini dia bukan membabitkan high teknologi punya keperluan kepakaran. Jadi maknanya kontraktor Bumi Putra boleh buatlah macam meratakan tanah. Itu bukan memerlukan kepandaian dan kepakaran teknologi yang tinggi. Jadi boleh berikan kepada kontraktor biasa untuk dia membantu mereka itu mendapat meningkatkan lagi keupayaan mereka pada masa yang akan datang. So lokasi kan kawasan warisan mana? Ya. Lokasi kat KL. Yang kawasan warisan yang bangunan ada bangunan spesial, saya tak ingat tadi yang disebut, yang telah pun diruntuhkan. Satu dua disebut tadi, dan mungkin ada dalam ni yang saya tak sempat baca. Tetapi isu keseluruhannya seperti yang pernah dibangkitkan oleh berbagai-bagai kumpulan warisan ini ialah antaranya kampung-kampung Melayu itu sendirilah.